Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Hujurat. Al-Hujurat ni surah ke-49. Quran ada 114 surah. Pada ayat yang ke-10, perbahasan malam ni yang ni, kita nak cerita pasal apa orang Melayu wajib bersatu. Nak bagi faham. Takut esok kita menyesal di kemudian hari, anak cucu kita seolah kampung kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Tu ya dia. Lu cek ayat tu. Cek ayat Quran tengok WhatsApp mah. Baik. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Orang mukmin ni bersaudara. Lalu Allah suruh apa? Fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah saudara-saudara kamu yang bergaduh, yang bercakaran. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kamu pada Allah. Mudah-mudahan kamu akan mendapat rahmatku. Itu ayat, itu dalil. Dalil 1442 tahun dulu Allah ajak Nabi, pastikan orang mukmin ni terus bersaudara. Jangan bergaduh, jangan bercakaran sesama sendiri. Saat lagi saya bagilah sebab-sebabnya dasarkan Quran dan hadis. Seterusnya di dalam surah Ali Imran, surah ketiga pada ayat 103. Yang ni boleh kata semua orang hafal. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan hendaklah kamu, ini orang-orang Islam, berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah bermaksud agama Islam. Sumber agama Islam dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Ijma' qiyas pun dia lah, tapi yang paling utama Al-Quran dan As-Sunnah. Wala tafarraqu, dan jangan kamu bercerai-berai. Allah perintahkan kita berpegang kepada talinya, tali Allah, yakni agama Islam. Kita dengar pula apa Nabi kata pula. Dia kena dengar dua-dua. Ada ayat Quran, ada hadis. Ada hadis, ada ayat Quran. Baru tak cerai. Kan? Kalau duk pulun hadisnya, ayat Quran tak tengok cerai. Quran ni sumber utama. Kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kitab Allah azza wa jalla huwa hablullah. Man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalatin. Hadis riwayat Imam Muslim, insya-Allah. Hadis ni ada dalam kitab Mustika Hadis keluaran Jabatan Perdana Menteri
muqaddimah mustika hadis. Sama ada hadis yang ketiga ataupun yang ketujuh lah, saya tak ingat. Salah satu tu. Tapi dalam kitab. Yang bermaksud Al-Quranul Karim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah tali Allah. Tadi kita sebut dah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Allah suruh kita berpegang teguh dengan tali dia. Agama Islam, sumber dia Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi pula bersabda, Al-Quranul Karim adalah tali Allah. Sesiapa yang mengikutinya, yang berpandukan, yang berpedomankan kepada Al-Quran, maka mereka lah golongan yang mendapat petunjuk. Dan sesiapa yang berpaling, meninggalkan, membelakangi Al-Quranul Karim, maka mereka lah golongan yang sesat. Tuh. Allah berfirman lagi dalam suratul Anfal, surah ke-8 ayat 46. Yang ni cukup kena faham tu ayat ni. Esok kita menyelesai, tuan-tuan. Biar susah dulu. Biar susah dulu Tok Imam, senang kemudian. Setuju Tok Imam? Tok Imam pakai mas tak buka kan? Dia duk bahas pakai mas waktu semayang, makruh. Dia suruh buka. Kan? Saya tak mahu fikir waktu aku semayang juga kan. Belungguk kita semayang. Kan? Mereka cerita-cerita macam tu pun nak bahas sampai lumat. Cuba bahas ni tentang perpaduan ummah, muafakat. Pasal apa? Yang ni tak mau sentuh. Ni penting ni. Demi masa depan negara, agama Islam, umat Islam, anak cucu kita, tuan-tuan. Sebab saya ada dalil. Bukan nak semua Tuan Imam, saya bukan tengok orang. Surah nu ayat ni, surah nu ayat ni. Yang saya ambil ni pasal lagi satu, saya nak bagi tuan-tuan dengar. Nanti tuan-tuan tak percaya kat saya pula. Kan? Kau surat 707, surah yang ke-22 Al-Hajj ayat 67. Sekali kita dengar. Allah berfirman, wa ati'ullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Kita tak pakai ayat ni. Kita tak jadi pengajaran. Ni kita sedang diuji ni ayat dia ni. Boleh Tuan Haji? Nampak mana menjauh? Maksudnya, wa ati'ullah, dan taatlah kamu kepada Allah. Ikut Quran lah maksudnya. Yang kedua, Allah tahu wa ati'ullah wa rasulahu. Taat pada Rasul, ikut sunnah hadis. Kemudian, wala tanaza'u, dan jangan kamu berbantah-bantah. Ya, tu Bilal. Saya nak teka sikit, sahabat ni bukan Abu Sumayyah apa? Alamak, tengok pakai toping pun saya boleh kenal, jangan main-main. Martabat dah naik dah ni. Pakai topi buat dia, saya tahu siapa dia. Masuk. Saya boleh scan lah ni. Tentu ada penyakit lagi mai saya nak scan. Bukanlah mahal, 100,000 dah. Nanti cerita lah. Nah, dia tengok lama lah. Dia tengok macam kenal tu yang tanya. Allah sebut, dan taatlah kepada Allah. Dalam masa yang sama, taat kepada Rasul, ikut Quran, ikut sunnah atau hadis. Kemudian, jangan kamu berbantah-bantah. Jangan dia bergaduh sama sendiri. Pasal apa, Tok Bilal? Sebab dua sebab. Allah sebut, fatafshalu, kamu akan lemah semangat. Wa tadhhaba rihukum, dan hilang kekuatan kamu. Kalau Melayu duk bergaduh, hilang kekuatan orang Melayu Pak ni. Boleh kat siapa? Cahaya Nun Alif. Hilang kekuatan umat Islam. Siapa nak kuasai? Tapi sekali lagi Tuan sebut di penghujung.
Tu Allah sebut. Jangan kamu berbantah-bantah. Kamu nanti lemas semangat dan hilang kekuatan kamu. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan bersabarlah, sabar. Nah, sebab syaitan dia bukan boleh duduk diam tu imam. Dia tengok orang Melayu dah mula satu syaitan ni kan duk faham iblisnya. Manusia pun belunggu. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan bersabarlah dalam kita menjalani ujian. Nah, ujian dalam kita nak bersatu padu ni banyak halangan, berintangan, sana cucuk, sini cucuk. Iblis jenis kita tak nampak pun kacau, iblis yang nampak pun kacau, semua kacau. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Boleh tuan-tuan? Ni baru mukadimah ni. Boleh? Boleh dek? Boleh minum tak? Itu maksud saya nak minum Ustaz. Makanan siap-siap. Bukan makan dadah kena tangkap. Saya suka makan awal tu, kita badan sihat tuan-tuan. Kan? Ni lagi balik pukul 10 baru nak makan. Lepas tu terus tidur jam. Kan? Cuba kita disiplinkan diri kita. Makan awal, main masjid awal. Saya sampai awal tadi. Pasal saya sampai awal pada tu Bilal apa? Tu Bilal kan ustaz awal. Macam peli saya. Nah, saya memang disiplin di segi masa. Orang yang kenal saya semua mengaku ustaz ni memang awal sungguh. Bukan main awal pasal nak main kuliah tuan-tuan. Di rumah pun kita tidur bangun awal. Malam saya tidur awal 9:30. Bangkit tu sedar abang apa kan? Cerita macam tu. Tak ada rugi apa main awal. Dia boleh baca tak 3 muka surat Quran. Tuan tengok dekat skrin tadi dia ada. Bacalah Al-Quran walaupun 1 muka surat kan. Saya baca 3, kira okey. Siapa yang tak baca, cerai. Kan? Tahun ni memang slow. Tahun ni saya baru habis Quran sekali. Tak tahu saya kok. Tahun lepas 3 kali. Ni baru ulang. Bedah nak masuk juzuk 3. Baca sikit. Jangan buang masa tuan-tuan. Kita perangat kereta, enjin kereta mau 5-6 minit. Masa tu buka Quran. Tu saya buat. 5 minit duduk saja, duduk tunggu dia nak pandai enjin. Lepas tu baca Quran. Kan kalau enjin tu meletup, insya-Allah syurga Pak Ji. Kan? Kita duduk baca Quran ni. Kan? Jangan buang masa. Jadi itu yang diperjelaskan oleh Allah. Sekiranya umat Islam bercakaran sesama sendiri, pertamanya yakni Allah sebut lemah semangat, hilang kekuatan umat Islam. Baik, mari kita dengar pula orang bukan Islam, perangai mereka macam mana. Jadi dah dengar ni nah? Surah yang sama, Suratul Anfal ayat 73. Bagi cangkut siapa-siapa nak cari. Al-Anfal surah ke-8 tadi. Hafal lah sikit. Balik duduk di rumah tu. Beli Manila Card tulis. Surah yang pertama apa dah? Fatihah. Yang tu siapa tak ingat nama alamat nak mati. Hak kedua Al-Baqarah. Hak ketiga Ali Imran. Yang keempat An-Nisa. Yang kelima Al-Ma'idah. Yang keenam Al-An'am. Yang ketujuh Al-A'raf. Yang ke-8 Al-Anfal. Yang ke-9 At-Taubah. Lepas tu Yunus. Lepas tu Hud. Lepas tu Yusuf. Lepas tu Ar-Ra'du. Lepas tu Ibrahim. Lepas tu surah ke-15. Surah apa? Surah Al-Hijri. Sampai 77 cukup lah. Jadi senang kita nak cari. Saya hafal tu dekat 3 bulan lah tuan-tuan. Sampai di ujung kaki-kaki tu sebelum nak lena tengok. Dia kena minat Al-Quran ni. Lepas tu bila saya ceramah, saya abad surah ke berapa, ayat ke berapa. Senang, tonton boleh rojok. Sebab ada juga yang duk petikan, betul ke ustaz tu. Dia petikan tadi. Dia tak boleh macam saya. Hak kata ni pun ustaz je nak, mangkuk ayun ni.
Tapi dia tak mau ni main kata aku tahu ajak engkau dah. Kan? Hang tak boleh duduk diam. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Tuhan ajak dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 32, jangan iri hati terhadap kurniaan Allah pada sebahagian kamu melebihi sebahagian yang lain. Bukan nak sama. Ustaz Azhar Idrus bab fiqh cukup cakap, saya tak boleh pergi. Hang tanya lah, hebat. Hebat tak dia? Tak hebat. Hebat. Dia cuba bertanya ayat Quran surah berapa, dia tak boleh. Dia apa mengaku? Ini saya rela. Bukan nak sama. Dia duduk pelekeh betul kata kau percaya. Tu iri hati namanya tu. Saya sikit tak kuat kan. Hang boleh lebih kelebihan yang ada kat hang tak ada kat aku. Itu anugerah Allah kat hang. Hang guna sebaik mungkin. Jangan salah guna. Baik, kalau kita dengan apa kelebihan-kelebihan yang Allah bagi kita nak bangga, rugi. Sia-sia. Baik. Kita dengar bukan Islam pula. Perangai mereka macam mana? Kalau tadi Allah peringat supaya kita orang Islam jangan bercakaran sesama sendiri. Suratul Anfal surah ke-8 ayat 73. Ada orang ni? Tak betul bang? Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Tu ayatnya. Ingat elok nah. Dan orang-orang kafir sebahagian mereka adalah pelindung kepada sebahagian yang lain. Kita berhenti nanti dulu. Nak ajak orang kepala batas fikir sikit isu-isu yang melanda negara kita kebelakangan ini. Di antaranya di Raut Pahang, orang Katiak guna tanah kerajaan 4,000 hektar kan, tanam musangking dah berpuluh-puluh tahun secara haram kan, kot nak hantar rumah aku pun dah kan. Tapi bila kes ini didedahkan kepada rakyat kan, tengok mereka. Saya nak sebut kat tuan-tuan yang MCA campur DAP pun bergabung nak tahan orang dia. Dia dah Pak Haji. Dia dah Pak Haji. Kita ada macam tu. Di Subang 19 buah rumah dia roboh. Pasal bina atas tanah reserve. Di Selangor 308 syarikat haram. Daftar PA pun dah. Rimsak kata, we can still negotiate until end of the year. Dia ingat aku tak boleh orang putih lah. Aku sekolah orang putih. Aku tak ikut cakap Arab, dia pun tak faham lah. Kan? Nampak tuan-tuan? Nampak lah ni. Ni esok kami mati, tapi tak mati lagi lah. Kan? Nampak nak ambil alih ni yang muda-muda ni. Tu Allah sebut. Sifat orang kafir. Mereka saling tolong-menolong, bantu-membantu. Sekiranya illa taf'aluhu, Tuhan sebut, kalau hampa orang Islam tak buat macam mereka, hampa duk bercakaran sesama sendiri, duk bergaduh sesama sendiri, fitnah sesama sendiri, hampa akan berhadapan dengan fitnah dan juga kerosakan yang besar. Entahlah, tuan-tuan buka fikir kalau saya minta ya Allah, janganlah kami diperintah lagi oleh golongan yang sebelum ni selama 22 bulan. Abang tu terang, kalau nak marah tak apalah, mungkin malam ni kali tak akhir ikut mic. Tapi esok Tuhan tak marah kat saya bercakap. Saya bukan cakap dalam kuliah, khutbah Jumaat pun saya sebut. Bila nak panggil sekali tu, kena panggil. Tuhan sebut nak kalau hampa tak amal macam mereka amal, hampa akan berhadapan dengan fitnah, bala dan kerosakan yang besar.
Tak tahulah. Kena yakin dengan Quran. Jangan duk baca Quran tapi tak yakin. Nah. Boleh bang? Mak Haji boleh? Tu pegang tu. Haji pegang buku. Catat lah. Kemai. Pasal apa? Pasal apa? Pasal jawapannya dalam surah An-Nisa ayat 9. Inilah. Tu sahabat saya. Mantan YB Syariful. Betul. Dan saya boleh sekian orang lah. Pakai mask pun kena. Jangan main-main martabat naik ni. Saya tak erti nak serius tuan-tuan. Saya bila pun buat lawak. Kemarin dulu Jumaat. Kemarin kan. Khutbah buat lawak. Habis gelap. Nasi empal lah tak ada pahala. Terlupa dah ingat duk ceramah. Allah berfirman mengingatkan kita wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kalau saya baca silap tak apa, ustaz kita boleh tegur. Ada ustaz? Tu ustaz tu Al-Hafiz tu. Belajar di Yaman 10 tahun. Saya di antara yang usaha cari dana bantu beliau belajar. Beliau balik mana dapat bini. Lepas tu sambung pergi perhabis mengaji di sana. Yang saya duk heran, mengaji punya lama di Yaman tak ada Arab kenal kat dia. Saya pisat pun ramai Arab kenal. Tapi saya lah tak kenal kat dia apa. Ustaz selalu cek. Lihat walaupun ayat ni dikaitkan dengan anak-anak yatim, tapi kita kena faham Quran ni dia luas tuan-tuan. Kita dalam bahasa Inggeris kita kena scrutinize. Kena nak kata detail juga. Bukan scrutinize ni bukan detail, bukan perinci, kena tengok sungguh-sungguh. Dia habaq ayat ni tapi pengertian dia cukup luas. Dan hendaklah kamu menaruh rasa bimbang. Allah sebut tu tentang zuriat yang bakal kamu tinggalkan pada suatu hari nanti. Imam berapa orang cucu? 2. Buat sikitnya ni. Muda lagi apa tu Imam? Saya baru dapat 7. Saya betul lah tuan-tuan. Anak saya nombor 3 tu anak lelaki. Menantu saya perempuan lah. Dia lahir semua anak lelaki. Semua imam. Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki. Baru ni dapat Imam Ahmad Hanbal. Duduk dalam rumah saya 4 imam mazhab. Ketua imam tu saya. Tok Wan dia. Dia kubur semua nama. Syekh Muhammad Asy-Syafi'i, Muhammad Nu'man ni Imam Hanafi. Muhammad Maliki, keempat ni Muhammad Hanbali. Laki-laki semua. Mudah-mudahan inilah akan menyambung legasi Tok Wan dia. Berjuang hafal Quran, insya-Allah belajar agama, belajar akademik. Kita mau dua-dua. Tak mau agama semata-mata, akademik semata-mata memang rugi. Dia kena dua-dua sekali. Allah sebut. Allah suruh kita menaruh rasa bimbang terhadap zuriat yang bakal kita tinggalkan. Apa yang perlu dibimbang? Dalam ni saya baca lah, kita tuan-tuan ingat. Saya tak terjemah untuk benda ni ada. An-Nisa ayat 9. Bimbang tentang apa? Dia kata di sini masa depan dan keselamatan anak-anak mereka. Tuan. Pak Haji, ni Tuhan peringat ni. Kalau kita tersilap langkah, negara kita dikuasai oleh orang kafir, kerana kita asyik duk bergaduh sama sendiri, kita mati anak cucu kita, confirm duk laknat kita. Duk sumpah seronok. Sebelum terlambat. Sebelum terlambat kita kena perbetul balik. Ni Tuhan aja. Tadi saya dah baca Al-Anfal ayat 73. Orang bukan Islam dia cukup ngam walaupun berbeza parti.
Dia boleh pertahan kuat dia. Kita tak boleh. Nak tonyong lagi ada, nak ikut Allah. Buat tak ikut Quran. Saya tengok baca Quran khatam setahun 3 kali. Bulan Ramadan habis 30 juzuk. Boleh adik senyum. Senyum kenapa? Itu cerita dia. Habis satu bab. Muqaddimah. Betapa pentingnya menjadi kewajipan kita umat Islam demi untuk menyelamatkan agama Islam, umat Islam dan masa depan anak cucu kita. Tidak ada jalan penyelesaian melainkan kita wajib satu berdasarkan dalil-dalil Quran tadi. Akhir sekali, bukan nak kontiri awal kan. Syekh berapa minit Syekh? Tadi tak tengok jam. Dia bila rakam tak boleh lama-lama, orang cemui. Ni telefon Cak Ayam lah. 23 minit. Oh, setengah jam lah. Okey. Itulah masa macam lama. Model nak habis. Baik. Yang kedua, setelah saya menjelaskan dengan dalil-dalil Quran, hadis, kewajipan umat Islam bersatu. Sekiranya kita masih bercakaran sesama sendiri, apa yang akan berlaku semua saya dah sebut. Sekarang kita nak dengar pula yang kedua. Bagaimana untuk memastikan muafakat penyatuan ummah ini berjaya. Kita tak ikut disiplin ni memang tak akan berjaya. Tuan-tuan, saya nak baca surah Al-Hajj dulu. Tumpang teringat. Suratul Hajj, surah ke-22 ayat 52. Tak berapa nak ingat ayat ni, saya nak rojok nah. Dia mula main sejuk dah. Nah. Ayat 52 surah ke-22 Al-Hajj. Tuan-tuan dengar nah, ni ayat. Ni nak penting ni ayat ni. Nah, saya baca, saya tak nak terjemah, tuan-tuan dengar sendiri. Memang betul. Ni yang sedang berlaku dalam negara kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablik min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi." Dia tengok sikit dia ingat dah tuan-tuan. Saya dah jual dah buku tu ustaz. Tuan-tuan tak mau beli kaedah pakai Quran tu. Tengok sikit maklum dia main dia ram. Macam ada orang duk baca tepi telinga. Tok Iman dengar tak dia baca kan? Oh, Tok Iman tak dengar lagi. Tadi saya tak ingat, saya tengok sikit penuh. Anugerah Allah tu. Nah, tuan-tuan dengar makna nah. Ni yang sedang berlaku ni. Ni kita nak kena jaga ni. Dan tidaklah kami mengutuskan sebelummu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul atau seorang nabi melainkan apabila ia bercita-cita. Dia ada keinginan. Tamanna ni keinginan atau cita-cita. Supaya kaumnya beriman kepada agama Allah yang dibawanya, maka syaitan pun melemparkan hasatannya mengenai usaha Rasul atau Nabi itu mencapai cita-citanya. Tok Imam faham tak? Bila ada keinginan yang baik, cita-cita yang baik, syaitan dia tak duduk diam. Kapiak sah dah. Dia memang dia gelabah kalau orang Melayu bersatu. Tapi ni Quran kata. Syaitan itu tidak semesti iblis yang kita tak nampak. Syaitan manusia. Mana dari Quran? Syaitan terdiri pada iblis dan manusia. Al-An'am surah ke-6 ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jinni. Syaitan itu terdiri pada jin dan manusia. Al-insi wal jinni, manusia dan jin. Bila ada keinginan, di sini dia sebut cita-cita. Setengah dia kata tamanna ni keinginan. Macam Nabi, dia mau kaum yang dia pimpin ini beriman, taat pada Allah. Oh, syaitan main hasud. Dia, Nabi ni gila, Nabi ni tak betul. Bila kita pun dah mula nampak cantik dah, dia pun masuk. Nak pergi pecah belah. Tak tahulah tuan-tuan.
Tak maaf, kata orang lain tak cakap macam ni orang. Dalam kuliah-kuliah no. Saya memang cakap politik abang tak tahu. Tapi politik saya kait dengan Quran dan hadis. Lepas tu saya tak bimbang. Saya cakap ada sandaran. Nak bagi kita faham. Lepas tu saya kata medan yang terbaik dakwah ni khutbah ya. Semua ada depan kita. Kuliah maghrib biasa main semayang meneruk sat balik pun meneruk mangkuk. Warning so berhenti awal mati lah Sat. Baru 35 minit. 8.45 kita berhenti. Ingat lah. Ingat ayat tadi Al-Hajj surah ke-22 ayat 52. Apabila kita ada keinginan di sini dia kata cita-cita. Apalah cita-cita ke keinginan ya. Syaitan mesti kacau. Dia akan melemparkan hasutan. Syaitan apa? Syaitan manusia. Dia ada main cucu baik. Jadi apa dia formula ramuan untuk memastikan usaha penyatuan ummah ini berjaya? Banyak, tapi saya nak sebut 3 sudah. 3 ni pun pada orang. Pertama dan paling utama dengan Allah. Kita wajib berpadukan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang tu balik. Tak ada lain dah. Al-Quran dan As-Sunnah. Mana dalil? Di pertengahan ayat 59 An-Nisa. Tuhan suruh. Bukan saya suruh. Bukan takat Tuhan suruh. Tuhan bagi jaminan. Hampa ikut Quran dan hadis. Allah hampa cukup. Tok Imam. Agak-agak Tok Imam ingat tak ayat tu? Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Cuba tengok di ujung. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Takkan tak percaya Quran? Yang duk ragu ni siapa? Allah kata maka apabila kamu bertelingkah di dalam sesuatu perkara, maka kembalilah kamu merujuk pada Allah, yakni tengok Quran. Kita berbala, kita tengok Quran. Juga tengok sunnah hadis. Sekiranya kamu beriman pada Allah dan hari kemudian, di penghujung. Bila kita semua sudi, bersetuju, apa-apa pertelingkahan, pencanggahan pandangan, kita rujuk Quran as-Sunnah. Allah bagi jaminan zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih elok kesudahannya. Allah, Tuhan bagi jaminan, bagi kita tak mau. Ya Allah, letih. Tolong. Kita dengar hadis Nabi pula tentang Quran dan hadis. Tadi Allah suruh bila kita bertelingkah, kita semua main pakat rujuk kedua-dua. Nabi sebut, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, kitaballahi was sunnati. Yang saya baca ni Imam Muslim. Banyak baca Imam Malik. Imam Malik dia bunyi lain sikit matannya. Saya sampai ni, kalau tuan-tuan nak tengok, beli kitab hadis Imam Muslim, hadis ni mula-mula boleh. Aku tinggalkan pada kamu 2 perkara. Selama mana kamu berpegang teguh dengan kedua-dua perkara ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yang ku tinggalkan Al-Quran dan Sunnahku. Tengok. Tak cukup, tak cukup. Orang boleh petikai lagi. Ni kita nak bawa dalil cukup umnya ni. Kalau yang ni pun tak mau terima, saya lebih mudah Mungkin saya pernah sebut dulu, tak apa, lama tak main lah. Tak setahun dah tak main lah, no? Sejak Covid ni. Saya pun nak melewat kot ni nak pergi mana orang tak panggil dah. Tambah dengar pula main dari Sungai Tani. Yang kena tempat lain dia tanya kita. Hari tu Sungai Tani duduk kelang kabut-kabut, saya lari pergi Terengganu. Saya bela orang Terengganu tak tolak balik. Sebenarnya Ustaz ada tak ada? Amin dah ada. Alhamdulillah lah tak ada Tapi itulah tuan-tuan, saya nak sebut lah. COVID-19 ni, kita doa sarda elok lah. Tiba-tiba mai siva nganga pula. Satu kluster ni. Sahabat saya kata, insya-Allah Ustaz no.
boleh jadi macam ni. La ilaha illallah. Saya kata nak heran, apa benda Tuhan sebut dalam Quran? Hampa tak ikut Quran, aku bawa mai bala yang hampa pun tak tahu mai ikut mana. Dah, tuan-tuan nak dengar Az-Zumar surah ke-39 ayat 55. Wattabi'u ahsan ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun. Ni dia sebut dah. Dan ikutlah sebaik-baik apa yang diturunkan pada kamu yang datang dari Tuhanmu, yakni ikut Quran sebelum kamu didatangi dengan azab. Kalau di dunia azabnya ni bala, musibah yang datang secara mengejut. Kita kata dah hari ni naik pula dah. Kalau tak silap kan 83, 82 ke apa. 3 import, 79 tempatan. Dia main secara mengejut. Wa antum la tash'urun. Sedangkan kamu tidak menyedarinya. Kamu pun tak tahu mai kok mana. Ingat kata dah siwa nganga pakai dong nganga. Tu. Ni macam tak ikut Quran. Tuhan suruh terikut Quran. Kita tak mau. Dia bawa mai bala. Saya yakin kalau umat Islam semua kembali merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, insya-Allah bala musibahnya insya-Allah akan dihindari oleh Allah. Mungkin yang kena lepas tu orang kapiak padan muka lepas. Lah dengan muka-muka kita kena. Ya. Itu peringkat awal 18 Mac tu saya nak keluar boleh susah hati ke tu Imam. Mendatang apa ni? Apa COVID-19 ni? Apa? Coronavirus. Tok Imam pernah tengok coronavirus macam mana? Tok Imam pernah tengok Toyota Corona. Yang tu Tok Imam pernah tengok. Kan? Dia panggil this invisible creature. Cakap Inggeris sikit. Invisible creature, makhluk yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Tapi dia boleh memusnahkan kehidupan kita. COVID tu boleh tahan tak? Sentuh-sentuh yang ni tu dia pakai mask. Pernafasan pun lagi, dia lagi cepat spread. Homo. Saya tak heran. Quran semua lah. Nak ikut mana? Nak ikut mana je? Tak kenal lagi Corona. Saya nak abang lah nah. Ada seorang ustaz ketua tiap kali keluar rumah bacalah doa yang Nabi ajar. Saya pun boleh baca dalam WhatsApp kan, kitab WhatsApp, kitab Facebook kan. Dan kitab WhatsApp ustaz tu ajar. Untuk menghindari bala-bala yang kita tidak tahu ni, di antaranya setiap kali keluar rumah bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billah. Dekat tu kan. Siapa pitamah al-azim, bid'ah. Baik, habis sampai habis apa? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, bid'ah. Masuk neraka. Nah. Itu semua mengarut. Takkan baca doa Nabi ajak tu masuk neraka. Sini malam Jumaat dah kuliah ni. Dah. Malam Jumaat kuliah. Baca Yasin lah. Baca Yasin tu bid'ah. Tahlil buat tahlil. Yang tu lagi bid'ah. Hampa duk cerita. Yang ni hampa tak cerita. Aku duk cerita ni. Pasal apa bala mai? Dari Quran ni. Pasal tak ikut Quran. Dia bawa mai pelik-pelik ni. Sahabat dia bila saya kata, oh tu no. Ada dalam Quran. Ada. Dia kata. Kena rajin tengok ya. Baca duk. Tiap kali keluar rumah. Saya pun amai sejak baca kitab. Itulah kitab WhatsApp. Alhamdulillah saya amai. Alhamdulillah. Dekat 1 hari lebih. Tiap kali keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Tengok kitab Al-Azkar. Imam Nawawi. Bukan takat bala bencana mudah-mudahan. Syaitan iblis pun tak boleh nak ganggu kita. Iblis mengaku surrender. Sebab dia keluar-keluar. Dia sebut dah benda tu. Buka kitab Al-Azkar. Ada doa ni. Baik. Jadi kita nak cerita Al-Quran dan Sunnah ni adalah rujukan utama kita.
Kita bertelingkah, bercakap macam mana pun wajib kena rujuk. Kalau tidak, tak jaya. Pasal apa? Pasal Nabi Isa alaihi salam, semua orang mengaku dia belum wafat. Saya tak adik? Adik percaya tak Nabi Isa belum wafat? Okey. Anda pasti? Dia boleh bagi dari Quran sikit tak? Itulah hampa. Cakap tak ada dalil. Tulis adik, tulis. Esok orang tanya. Ali Imran 55, An-Nisa 158 dan Az-Zukhruf ayat 61. Kesemua ayat ini membuktikan Nabi Isa belum wafat. Ayat Az-Zukhruf surah ke-43 ayat 61, dalil Nabi Isa akan diturunkan semula oleh Allah. Untuk apa? Untuk memimpin umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Ini kita nak cerita ni. Ingatlah, Nabi Isa tu ulul azmi, 5 orang saja. Nabi Isa Allah anugerah kitab Injil. Persoalannya, adakah ketika Nabi Isa diturunkan semula di akhir zaman untuk memimpin kita, takdir kita ada lagi lah. Kita dengar Nabi Isa turun lah, Allah seronoknya. Kat mana? Kepala Batas. Saya terkam terus lah, mak tu nak cium tangannya, ambil berkat. Nabi Isa kan dia pernah menyembuhkan penyakit orang kan. Hak mati hidup balik pada kan. Penyakit sopak ke apa semua tu kelebihan Allah bagi. Nah, bila dia turun, persoalannya, adakah Nabi Isa masih merujuk kepada kitab Injil? Adik, sekali lagi adik. Adakah Nabi Isa merujuk kitab Injil di akhir zaman ketika diturunkan semula oleh Allah untuk memimpin umat Muhammad? Dia tak tengok Injil lah, tak rujuk Injil. Tapi dia rujuk apa? Quran dengan As-Sunnah. Tepat. Bagi dalil dia. Tulis. Kitab Mustika Hadis jilid pertama, hadis ke-15, riwayat Imam Muslim. Ni kalau Dr. Zakir Naik tengok saya ceramah ni, Tok Imam, dia panggil saya Sifu. Dia kata ingat aku boleh ingat, dia pun boleh ingat. Kan? Dia tak boleh ingat kitab-kitab ni, dia boleh ingat kitab ni, Bible. Kitab Quran ni apa semua, kitab tafsir, kan? Anugerah Allah. Kaifa antum idza nazala ibn Maryam fikum fa'ammakum. Bagaimana keadaan umatku di akhir zaman ketika Isa anak Maryam diturunkan semula oleh Allah untuk memimpin kamu. Kalau Nabi bonti tantu letih kita tu bila. Pasal apa orang Kristian kita tengok, Nabi hampa kata Nabi kami mai turun mimpin hampa. Kitab Injil dah fa'ammakum. Lalu dia memimpin umatku di akhir zaman. Nabi kata, bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala was sunnati nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Dia juga merujuk Al-Quran dan hadis Nabi kamu, sunnah Nabi kamu Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan dan abang, bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah ini relevan di segala tempat, di segala zaman sampai ke hari kiamat. Jadi jangan duk kata dah lepas ni nak ikut Quran tak sesuai, hadis tak sesuai, hanya zaman Nabi. Saya nak kuatkan tu, saya minta tadi Tok Bilal bawa kitab ni. Muka surat 707. Kalau Rumi muka surat 858. Ni pimpinan Ar-Rahman keluaran Jabatan Perdana Menteri. Kalau Rumi muka surat 858, pasal yang ni Jawi 707, Suratul Hajj, surah ke-22 ayat 67. Ingat elok-elok, Quran ni, syariat Islam yang Nabi bawa ni sesuai. Likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasiku fala yunazi'unnaka fil amr wad'u ila rabbik innaka la'ala hudam mustaqim. Saya tak mau terjemah makna ayat tu. Tuan-tuan dengar tu tafsiran. Tetapi dengan kezahiran syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada umat manusia seluruhnya, maka masuklah syariat-syariat yang lain dan kekalah syariat Islam hingga ke hari kiamat sebagai syariat yang sesuai dengan segala tempat dan segala zaman.
Tuan Imam ingat dulu Imam. Nabi Isa pun ikut ni. Dan kita tak mau ikut kenapa? Pakat-pakat renung boleh rosak akidah kau. Sebab saya bagi dalil hadis, saya bagi dalil Quran. Sesuai. Di antara contoh yang begitu jelas Nabi Isa sendiri. Saya harap kita umur panjang dapat bertemu dengan beliau. Tak tahu lah dia nak turun di Sungai Petani ke Kepala Batai, kita tengoklah nasib. Tak tahu tunggu bumbu 5. Kita pekat pergi situ. Tengok dia nak cakap, nak bimbing kita, dia nak rojok apa? Dia rojok Quran. Ini hadis Nabi SAW. Itu yang pertama. Kalau tidak, tak jaya. Menjadi kewajipan kepada kita bersama merujuk, wajib merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yang kita perlu fahami, tauladan ataupun teladan ataupun contoh. Qudwah dalam bahasa Arab. Qudwah. Contoh yang terbaik yang kita nak ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Kita tak mau ikut Nabi Isa, kita tak mau ikut Nabi Musa, kita nak ikut Nabi Muhammad kan. Tak lagi kan? Pasal apa? Hadis Bukhari. Ni lah tuan-tuan. Hadis Bukhari ni. Nah, puak-puak itu kata bid'ah ni, kalau kita baca hadis lain tak sahih. Dia pun bukan beli hadis tak mana pun. Duk kelentong ni tu. Orang tanya Aisyah radhiyallahu anha, apakah akhlak Muhammad? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Muhammad adalah Al-Quran. Maksudnya segala tindakan beliau tidak pernah menyalahi Al-Quran. Allah suruh dia buat, Allah larang dia tinggal, walaupun merugikan dia tinggal. Tuan-tuan, contoh Nabi berhijrah pada Mekah ke Madinah, Allah suruh kita macam kalau nak tinggal kampung halaman saya, biar ada pula kawan tu silap cakap dia kata Nabi orang pelarian. Ilaha illallah, orang pelarian tak ada. Abu Sumayyah. Aduh, saya nak abang nak kat dia nah. Kalau niat dia nak hina atau merendahkan martabat Nabi, kita nak suruh dia rojak kitab tafsir Ibnu Katsir surah ke-33, surah Al-Ahzab ayat 57. Hang kena laknat esok dengan Allah. Jangan main-main. Kalau niat menghina atau merendahkan martabat Nabi, Nabi bukan pelarian, Nabi berhijrah sepanjang perintah Allah. Nak tinggal kampung halaman, tapi Nabi ikut. Tu akhlak dia. Ni yang kita nak contohi dia ni. Allah memuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-Qalam surah ke-68 ayat 4. Muhammad, engkau benar-benar memiliki akhlak budi pekerti yang agung. Layak menjadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab 21. Contoh teladan terbaik, qudwah kat dia. Kita tak mau ikut oleh, ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mai kod lagi tak pun nak clear. Kita ambil Nabi Musa pula tu Imam. 8.45 genap sejam. Boleh? Perjanjian kita sejam saja. Lebih overtime. Boleh overtime tu Imam. Lama tak main lebih sikit, tak apa guna. Balik pun duk sembang tengok Astro bohong lah. Kan duk baca Quran. Saya apa betul? Malam tidur awal. Saya kalau tak pergi mana, hari tu Covid tuan-tuan tiap-tiap malam ke 9. Cukup syok, tak pernah dalam sejarah orang duk tanya, Ustaz, tak pernah sakit ke? Buat kuliah sepanjang hayat. Saya kata kalau sakit tak buat. Tuan-tuan dia main Covid, padan muka. Berapa bulan tidur awal semua. Dah tak ada kerja apa, saya tak tengok TV orang jenis warang tak teringin lah ada TV habak terang mana. Baik-baik saya tidur awal saya mudah lena. Itulah Allah anugerah. Mari kita dengar Nabi Musa alaihissalam. Kita nak ikut Muhammad qudwah bagi kita, contoh teladan yang terbaik bagi kita, ikutan kita dia, bukan Nabi Musa. Bukan Nabi-Nabi yang lain. Tak boleh. Hadis ni, jilid pertama mustika hadis. Tulis adik. Tadi jilid pertama mustika hadis, hadis ke-15, riwayat Imam Muslim tentang Nabi Isa. Tentang Nabi Musa, hadis ke-14.
Riwayat Ad-Darimi tentang Nabi Musa, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi law badalakum Musa fattaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum an sawa'is sabil walau kana hayyan wa adraka nubuwati lattaba'ani. Tuan-tuan pergi rujuk, pergi rujuk mustika hadis. Allah jelas huraian tentang hadis riwayat Ad-Darimi tentang Nabi Musa. Maksudnya demi jiwa Muhammad di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut dengan tidak semena-mena Musa alaihi salam muncul di kalangan kamu. Hampa duduk dengan aku elok, Nabi Musa cuek keluar. Fattaba'tumuhu wa taraktumuni. Kamu semua ikut Nabi Musa. Kamu tinggalkan aku. Ni ada hukum ni. Nabi kata apa? Kamu ikut Nabi Musa, kamu tinggalkan aku, la dhalaltum an sawa'is sabil. Nescaya kamu sesat dari jalan yang lurus. Tu dia Pak Haji. Ikut Nabi Musa sesat. Dia faham? Kalau ikut Islam liberal, walaupun bunyi Islam liberal, tak boleh. Fahaman-fahaman yang bukan pada Al-Quran dan Sunnah tak boleh. Ikut Nabi Musa, ada kitab Taurat pun sesat. Nabi sambung lagi. Dan kalaulah Musa hidup sezaman dengan aku, cuba dengar elok, Musa wajib kena ikut aku. Tu dia. Kalau Musa hidup sezaman dengan Nabi. Dibuktikan dengan hadis 15 tadi. Nabi Isa bila diturunkan semula, dia pun ikut Nabi. Jadi kita nak kena ikut Nabi ke? Contoh terbaik. Pemimpin negara, pemimpin masyarakat, pemimpin rumah tangga yang terbaik dia. Semua ada kat dia. Itu yang kedua. Kau tidak gagal. Yang ketiga, akhir sekali, jihad. Jihad dengan pengertian kesungguhan untuk mencapai sesuatu matlamat. Matlamat kita hari ini tidak lain tidak bukan nak menyatu padukan umat Islam, nak menyelamatkan agama Islam dan seluruh umat Islam khususnya di bumi Malaysia. Tuan-tuan setuju atau tidak? Nak capai matlamat tu kena jihad. Mana dalam Quran? Al-Ankabut surah ke-29 ayat terakhir. Allah bagi jaminan. Bersungguh-sungguh. Jangan hangat-hangat ti ayam. Ni baru saja nak okey tuan-tuan. Syaitan masuk, kita pun terpedaya dengan syaitan. Tadi Tuhan sebut dah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, nescaya kami pimpinnya, bagi petunjuk pada ke jalan kami. Sesungguhnya kami bersama-sama dengan orang-orang yang suka kepada melakukan kebaikan. Kena bersungguh-sungguh. Walaupun halangan, rintangan banyak, kita tak peduli. Pasal apa? Laluan kita bukan mudah. Pasal musuh kita ada 2 ekor. Boleh mana 2 ekor? Boleh musuh. Musuh kita ada 2 ekor tuan-tuan. 2 golongan. Satu kafir, satu munafik. Ni yang menyebabkan gagal perancangan baik kita. Nabi suruh, Allah suruh Nabi dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 73. Ya ayyuhan nabi jahidil kufar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Tuhan sebut, wahai Muhammad, hendaklah kamu berjihad. Kena bersungguh-sungguh terhadap 2 ekor ni. Pertama kafir, kedua munafik, serta keras terhadap mereka. Saya ingin ulangi. Jelas tuan-tuan, terhadap 2 golongan ini kita perlu keras dan tegas terhadap mereka. Jangan melembut. Baik kafir maupun munafik. Tapi jangan dan tidak boleh sama sekali kita menzalimi. Walaupun dia kafir, tak boleh. Tak boleh buat zalim terhadap kafir. Wajib berlaku adil. Al-Ma'idah 8 ada hadis riwayat Imam Muslim. Allah suruh kita keras dan tegas. Mereka ini penghuni neraka Jahannam
seburuk-buruk tempat yang bakal mereka kembali. Jadi tuan-tuan, kena berjihad. Nak capai matlamat, cita-cita suci murni ni bukan mudah. Halangan, rentangan, jebon-jebon bermula keluar. Kalau James Bond tak bagi jebon. Dia main tengok, dia cucuk orang ni, dia cucuk orang ni, cucuk. Tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan fikir tadi ya. Masa depan anak cucu kita. Sebab tu kita kena bersungguh. Saya pun buat kerja dakwah kena bersungguh. Tu dah. Saya bidang saya. Saya khutbah bagi clear. Taklah saya duduk khutbah kat 20 tahun. Tak ada orang lagi lah duduk petikai. Siapa petikai confirm gila babi dia tu. Gila babi ni tu Imam. Kalau tak berubat dia jadi babi gila. Hai, aku baca Quran hadis Muhammad nak tolak. Ni tanyalah tu tok guru sikit dengan alim Dr. Rodi Osman tu. Pakar hadis. Dia dengar khutbah saya. Saya api. Jenis warak saya pun. Jenis tawaduk. Maaflah doktor, kalau ada kesilapan, kekurangan, elok dah ustaz. Itu baru saya abad dah, dia kata elok, baru saya lega. Saya pun abad, saya Syahril Long. Allah ustaz, minta maaf tak perasan. Dia apa? Terkenal lah tu. Tu, tokoh seorang ulama besar, dia dengar khutbah saya, dia pun tak petikai, saya baca hadis, baca Quran. Kita kena bagi jelas, saya kena bersungguh, tuan-tuan kena bersungguh. Kempen anak-anak, ni anak-anak kita ramai tuan-tuan, 4.2 juta kot orang muda yang belum pergi daftar. Jangan kita lepas bahawa negara kita ni terhadap kepada pokok ni tuan-tuan, jam percayalah. Hei, tak tahulah kalau tuan-tuan rasa dak terpulang. Tuhan nak bagi Islam menang ni pasal kena jihad nak pasal. Man mata walam yaghzu walam yu'addi nafsahu bihi mata ala syubatin min nifaq. Saya dah niat dah. Sebelum saya mati, saya nak memperjuangkan agama Allah. Hadis Muslim, muka surat 727, kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar dah sebut, mensyarahkan siapa yang mati, tak pernah berjuang untuk meninggikan Islam, dan tidak ada cita-cita nak memperjuangkan Islam, mati dengan membawa benih munafik. Munafik itu Imam neraka, innal munafiqin fidar kil asfali minan nar, An-Nisa 145. Kena ada cita-cita, aku nak memperjuangkan agama Allah demi masa depan agama Islam dan umat Islam. Ya, dengan tidak kita menafikan masa depan keselamatan anak cucu kita. Akhir sekali tuan-tuan, inilah prinsip yang kita wajib pegang sampai bila-bila. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan peningkatan ketakwaan, dan jangan kamu tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Itu yang kita kena pegang sampai ke akhir hayat. Boleh? Asalkan baik, mempertingkatkan ketakwaan kita, kita akan terus bekerjasama. Tapi soal-soal dosa, permusuhan, itu kita jangan melibatkan diri tuan-tuan. Boleh? Boleh tuan-tuan? Jadi cukuplah untuk malam ni kan. Jadi sebelum saya bagi salam dululah. Lagi duk kempen duk keluar apa ustaz ni ceramah, duk promosi barang. Semua tak kena tuan-tuan. Depa ceramah benar, depa duk kat kritik saya. Tapi depa tak mai jumpa saya nak tembak lepas naik ke bulan. Hampa tak ada sekolah, hampa tak tahu kan. Baik. Terima kasih pada pengurusi, pada AJK Masjid, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan pada malam ini memberi manfaat kepada kita bersama, ribuan kemaafan, terkasar bahasa dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tuan-tuan dan puan sedia maklum, kami sedang membina, alhamdulillah, tapak dah siap, dah naik dah keduanya. Peringkat kedua tu dah mula nak naik dah. Dah naik dah pun sikit. Tapi kerana sumbangan tu slow, kita buat takat yang ada lah. Bangunan yang ke-7 yang kami sedang bina. Jadi kalau ada anak tuan-tuan dan puan yang nak masuk sekolah kami peringkat menengah, temu juga bulan 12. Ada flyer bulan ni, perlu ambil, boleh tengok gambar tapak yang kami sedang bina, kompleks yang kami sedang bina. Kalau tuan-tuan dan puan di sini kot lah ada duit lebih-lebih, tak tahu nak buat apa, bolehlah bagi kami pinjam. Kan banyak, ada 1.5 juta.
nak pergi siap tu. Kami bayar sikit-sikit esok. Kan? Khidmat kalau tengok lah kesian naik sikit-sikit kan. Tapi nak buat macam mana Allah nak bagi pahala banyak untuk kami semua kot. Jadi kami kena semua berusaha. Jadi kalau tuan-tuan ada zakat atau nak menyumbang wakaf, tak ada boleh, insyaAllah ada tabung belakang. Kemudian biasalah produk-produk. Hari ni muslimat saya bawa satu produk. Saya yakin insyaAllah kalau muslimat beli tak menyesal. Sabun serbuk, basuh baju. Saya pakai setahun dah baru terpasang. Kena kotak, gulai, kapal semua. InsyaAllah bukan takat dia keluar, wangi. Lepas tu kalau boleh bubur dalam baldi, jangan bubur dalam washing machine. Ayak tu kita nak guna. Ayak tu boleh diguna untuk jurus pokok bunga ataupun cuci lantai. Kalau cuci toilet bowl kita tu memanca-manca. Lah, tuan-tuan tak percaya, saya duk pakai dah. Nama dia panggil Savon Magic. Memang Masya Allah ni bumi putera punya tuan-tuan. Saya dah pakai setahun tapi saya tak pasal hari tu. Saya masuk hutan pergi nak cari buah durian. Kereta dekat. Kita pula Pak Pandiak. Pergi tolak kereta duduk kat tayar. Dia putar-putar habis. Baju putih satu habis. Saya kira nak buang lah. Pergi teringat-ingat tak apalah, rendam dulu. Angkat-angkat pagi esok. Putih salah. Saya macam tak percaya. Duduk tengok, betul lepas duk kata kan. Jadi ceritanya yang tu lah. Ada lagi ubat gigi. Lepas tu ada orang semelit dia kena minum susu kambing. Orang yang badan suka letih nak jalan jauh dia ada kopi goji. Kan? Kawan saya minum satu paket kopi goji, dia boleh drive 9 jam. 9 jam tuan-tuan. Saya kata biar betul, saya tak erti minum kopi. Saya minum susu kambing sebab saya ada semelit buat saya sikit. Tapi alhamdulillah lah. Ya, kita doa amai tu. Ada lagi produk bagi tu banyak ikan bilis. Sedap bang. Ikan bilis kawan saya buat. Ni semua nak tampung lah sikit sebanyak tuan-tuan. Projek untuk sekolah, boleh bantu sekolah, boleh bantu orang yang susah. Jadi tuan-tuan tengok ada sikit-sikit kat sini dekat bawah tu lah, bawah pos tu. InsyaAllah. Jadi takat tu lah. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan dipertemukan lagi. Sekali lagi mohon kemaafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.